Aktiviti seperti menyanyi, menari, meditasi, solat adalah efektif dalam menjanakan minda dan tenaga tubuh mereka. Sebab itu ramai orang kuning zaman ini dia telah disihirkan dengan main game. Dia addicted dengan main game. Jadi hati-hati. Dia very efficient dan very responsive. Sebab itu tadi bila dia marah, ditunjuk marah. Kalau dia sedih, ditunjuk dia sedih. Kalau orang tepi dia sentap, dia pun sentap. Personality kuning memerlukan lebih masa supaya dapat mengenali diri sendiri. Mereka ni lambat sikit matang, perlukan lebih masa untuk mengenali diri sendiri. Personality kuning, kesihatan dan pertumbuhan. Personality kuning perlu selalu merangsangkan aktiviti yang berkaitan dengan minda. Minda yang sihat dapat menghasilkan tubuh badan yang sihat. Kerana kedua ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Mind and body. Aktiviti seperti menyanyi, menari, meditasi, solat adalah efektif dalam menjanakan minda dan tenaga tubuh mereka. Senaman yang bersesuaian dengan personality kuning adalah aktiviti yang bersifat riadah di luar rumah seperti sukan tenis, badminton, bola sepak, sepak takraw dan lain-lain. Aktiviti bersukan dapat memberikan rangsangan kepada personality kuning kerana mereka menikmati aktiviti yang seronok, ceria serta dapat bersama dengan orang-orang lain. Bersukan adalah salah satu cara mudah bagi mencipta keriangan pada tubuh dan jiwa personality kuning. Baik, personality kuning perlu ada aktiviti riadah yang mind and body. So minda dia kena aktif dan fizikal dia kena aktif. Sukan-sukan ataupun aktiviti-aktiviti yang statik ataupun tidak challenge pada mind, dia kurang suka. So ini very tricky sebab kuning kadang-kadang kalau dia hanya cari yang sukan untuk main, kalau main puzzle ataupun main video game pun dia activity to the mind, tapi tidak menguji kecerdasan fizikal. Sebab itu ramai orang kuning zaman ini dia telah disihirkan dengan main game. Dia addicted dengan main game. Jadi hati-hati. Kalau anda, kalau pasangan anda, kalau anak kita, mereka ni siang malam main game, dia mungkin personality kuning tapi dia tidak menyalurkan tenaganya dalam kaedah yang betul. Itu pergi nanti kaedah yang tak tepat. Kalau dia jadi atlet dalam main game sampai menghasilkan wang, itu jadi kerjaya, itu cerita lain. Tapi kalau dia hanya main game untuk fun, jadi kita takut nanti dia warna kuning tapi dia menyalurkan tenaga itu untuk riadah, tapi riadahnya jadi riadah minda sahaja, bukan riadah minda dan fizikal. Orang kuning kena ada aktiviti yang quick game. Quick game ni main badminton. Kena cepat sebab bola sentiasa berubah arah. Tenis, quick game. Kena aktiviti yang mungkin berkuda, aktiviti yang mungkin main bola sepak, main hoki. So dia bukan hanya perlu ada teammates, main ramai-ramai ataupun berdua, bertiga, berempat, tetapi dia juga kena ada fokus mind ataupun challenge to the mind. Sama juga macam bola tampar, bola jaring. Benda itu memerlukan challenge kepada dia punya mind untuk cepat berfikir, cepat bertindak. Bukan macam fikir lama kan, bola ni tinggi macam mana nak pukul. Bukan. Dia kena pada masa itu dia terus respon. Itu kan karakter yang kita baca. Personality kuning, dia very efficient dan very responsive. Sebab tu tadi bila dia marah, ditunjuk marah. Kalau dia sedih, ditunjuk dia sedih. Kalau orang tepi dia sentap, dia pun sentap. Dia cepat teraruh dengan keadaan. Jadi kalau dalam sukan, dalam riadah, dia perlukan sukan yang dapat meningkatkan kecerdasan minda dan fizikal dia. Dan melalui aktiviti luaran, dia dapat beriadah untuk menghasilkan adrenalin dan menghasilkan hormon-hormon keaktifan untuk minda, dan akhirnya minda dia pun sihat, cerdas, dia jadi semakin bijak, semakin aktif. Sama lah juga dengan dia punya badan tubuh. Jadi kita lihat ramai orang-orang hebat sambil mereka bekerja,
Mereka juga melakukan aktiviti-aktiviti riadah yang quick game. Quick game ni contohnya mereka main tenis, mereka main table tennis, mereka main mungkin badminton. Jadi mereka juga berinteraksi dengan orang, berjumpa dengan orang. Di samping itu mereka ada sukan, di samping itu mereka bagi latihan untuk minda dan mereka dapat keceriaan. Hormon keceriaan tu juga keluar daripada aktiviti-aktiviti tersebut. Aktiviti pantai dan laut juga bersesuaian dengan personality ini. Sebab tu kalau orang kuning, kalau dia travel, dia suka cari laut, dia suka cari pantai. Dan selain daripada dia pergi aktiviti yang quick mind tadi, kalau dia nak bersantai, dia bersantai melalui aktiviti yang tadi ada nature, ada alam semula jadi. Tadi juga saya sebut melalui aktiviti menari. Kalau Zumba, walaupun dia buat seorang-seorang, tapi ataupun dia pergi walaupun dia buat seorang-seorang di rumah, atau dia pergi join kelas Zumba, kelas menari, dia kalau di kelas dia dapat ramai-ramai tu, dia dapat energi bergaul dengan orang. Kalau dia di rumah, dia still dapat fun energi tu melalui pergerakan yang aktif. Jadi menari boleh, menyanyi pun boleh. Menyanyi, orang kuning juga suka pergi karaoke, sebab dia akan ekspresif. Walaupun suara tak sedap, dia akan shock sendiri, dia akan nyanyi sungguh-sungguh. Sama juga aktiviti solat insya-Allah untuk orang Islam, sebab dia ada aktiviti mind. Sebab itu kelebihan untuk orang Islam, bila dia solat, dia ada tumpuan minda. Dia tahu pergerakan apa, dia nak baca apa, dan tumpuannya, penghayatan kepada bacaan-bacaannya. Jadi solat itu adalah juga untuk merangsang minda, merangsangkan kita punya tenaga kuning, tenaga hayat kuning ni tadi, untuk kreatif, kekal bertenaga, kekal kita ini menjadi seorang yang positif. Jadi tanpa kita tahu, rupa-rupanya khasiat solat 5 kali sehari itu juga membangkitkan tenaga kecerdasan untuk minda. Sebab tu solat bukan hanya macam duduk diam apa semua. Sama juga meditasi. Sebab tu jangan salah faham, meditasi bukan hanya duduk ataupun diam. Ya, betul, kita duduk fizikal diam, tetapi minda kita sedang bekerja dan kita sedang olah tenaga untuk menghasilkan sesuatu penghayatan, tumpuan sewaktu olah meditasi itu sedang dilakukan. Jadi orang yang bermeditasi biasanya dia ada task pada minda dia, tetapi dia kawal task itu supaya minda dia tidak floating dan travel entah apa-apa. Dia ada pengkhususan tumpuan apa yang sedang dia lakukan. Okey. Aktiviti pantai dan laut juga bersesuaian dengan personality ini. Antara aktiviti yang dapat dilakukan adalah seperti berlayar. Bukannya hanya baring tepi pantai aja. Berenang, sebab ada aktiviti pergerakan dan perlu fokus. Bermain bola sepak pantai, itu antaranya. Selain itu, bagi aktiviti harian yang ringkas dan mudah, mereka bolehlah menjalankan aktiviti ringan seperti berbasikal, berjoging di taman. Itu yang paling ringkas. Okey, anda boleh buat immediately, kan, tak ada kawan pun tak apa. So buat berbasikal saja. Sebab tu kalau orang kuning ni, kalau indoor game dia tak dapat nak keluar, dia ada treadmill tadi, kan, ataupun dia ada berbasikal. Jadi dia challenge diri dia, bukannya dia setkan paling slow, dia makin lama paling laju, dia akan ada target dia nak achieve berapa banyak dalam masa 1 minit. Itu cara orang kuning exercise. Walaupun mungkin dia bosan sikit buat benda yang sama, tapi dia perlu ada pergerakan sesuatu dan ada tumpuan minda. Skipping juga. Skipping, kalau orang warna kuning, dia bukan hanya skip, buat macam orang main skipping yang boring. Dia akan pasang lagu yang hype, yang beat, kemudian dia akan skip dengan berbagai style. Dia mungkin skip biasa, skip yang bersilang, kemudian dia akan skip dan turun, pump up, ataupun dia akan pumping kemudian up balik. So dia akan ada ubah beberapa corak tarian di dalam dia punya skipping. Itu cara orang kuning melakukan aktiviti riadahnya. Jika anda memilih aktiviti yang kurang sesuai untuk mengalir dan menjanakan tenaga, kemungkinan ia akan menyekat perkembangan potensi, kesihatan dan bakat semula jadi pada diri anda. Kalau orang kuning tak buat cara riadah yang betul, tadi menyekatkan perkembangan. Tadi main game tadi betul boleh, tapi nanti dia tak involvekan fizikal, so main saja, so lama-lama akan ada sesuatu yang block. Sebab orang kuning juga harus melalui ekspresif. Okey. Bagi mendapatkan kesihatan yang lebih baik, mereka juga perlu peka pada bahasa badan mereka yang mudah terangsang bagi melakukan aktiviti fizikal. Namun mereka juga perlu tahu had batas kekuatan fizikal tenaga mereka.
Ini kerana penggunaan tenaga yang berlebihan hanya akan memberikan kesan negatif pada pertumbuhan mereka ataupun perkembangan mereka. Jadi orang kuning kena tahu apa daya tahan tubuh. Kalau kuning badannya sasa, badannya dia boleh buat takat mana, so dia buat takat mana. Kalau badan kuning macam saya, badan kuning yang kecil contohnya, buat takat yang mampu. Kalau badan kuning yang mungkin overweight, dia kena buat takat yang mampu. Jadi sukan apa pun dia perlu, tetapi dia buat jangan pakai kayu pemaris orang lain, ikut kemampuan tubuhnya. Sebab bila dia suka challenge sangat tadi, kadang-kadang dia over stress dia punya badan. Macam dia nak result oriented macam tadi, 100 hari ataupun kempen 30 hari untuk turunkan berat badan. Jadi kadang-kadang dia push too much, takut badan dia tak boleh top up ataupun tak boleh cope up dengan tak boleh cope dengan kemampuan tasking tersebut, kerana ukuran tasking itu berbeza-beza pada setiap orang. Kesan badan, kesan mineral kita, kesan homeostasis tubuh kita berbeza-beza. Kalau anda baru mengikuti buku ni, video ini, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Kita sedang masuk topik kuning, kesihatan dan pertumbuhan. Tolong like and share, tanda sokongan, tanda akad ijab kabul ilmu. Tubuh personaliti kuning adalah peka berbanding dengan personaliti lain daripada segi fizikal dan minda. Ini antara contoh semula jadi yang menjelaskan interaksi minda dan tubuh dalam menguruskan kehidupan manusia, serta bagaimana melalui kepekaan fikiran dapat membantu manusia membuat penilaian dan keputusan. Personaliti kuning memilikinya dan mereka perlu belajar menguasainya. Lalu mereka perlu belajar bagaimana menjaga fizikal badan dan minda mereka dengan lebih serius berbanding dengan orang lain. Orang kuning ni, daya alert tubuh dia, sensitivity tubuh dia, kepekaan tubuh dia lebih cekap berbanding dengan orang lain. Macam mana kita cekap melihat warna kuning? Contohnya bila kita lihat harimau, kita lihat tebuan, kita lihat papan tanda yang digunakan. Sebab itu papan tanda warna kuning hitam. Kita lihat papan tanda, begitulah cekap kita juga kalau kita ni berpersonaliti kuning, merangsang ataupun terangsang dengan apa aktiviti-aktiviti seharian. Jadi kita akan cepat respon dengan keadaan sekeliling. Contohnya kalau keadaan di luar hypes, dalam keadaan di luar bersemangat, kita akan cepat bersemangat, kita akan cepat berteruja. Kalau dalam keadaan luar dalam keadaan yang sedih, down, kita juga akan cepat sedih dan down walaupun kita orang yang positif. Jadi harus juga hati-hati bahawa jangan terlalu cepat absorb isu-isu di luar. Kerana absorb isu-isu di luar menyebabkan kita ni fluctuate dari segi kita punya emotion, lalu kita akan menjadi letih. Contoh orang kuning ni, bila dia menguruskan orang lain, katalah dia menjadi kapten, dia menjadi ketua, dia tak mudah dipengaruhi, oleh kata-kata, tetapi dia cepat teraruh dengan keadaan. Kalau musim semua pekerja-pekerja tengah negatif, so dia pun cepat juga rasa negatif dan terikut-ikut macam tu. Jadi kadang-kadang walaupun asalnya dia positif, tapi bila environment itu negatif, dia cepat menjadi negatif seperti rakan sekerja dia yang lain. Jadi harus hati-hati dan harus cepat keluar daripada keadaan itu dan tunekan balik tenaga supaya kembali positif. Itu antaranya lah. Sebab itu sama juga penyakit. Jadi kadang-kadang orang kuning ni, bila dia duduk dengan orang yang ada penyakit, dia pun kadang-kadang boleh sakit. Orang tu sesama, kejap-kejap kan silap-silap dia pun ambil sesama tu. Jadi hati-hati. Jadi dia kena tahu kemampuan tubuh dia, jaga batas dan cepat untuk neutralkan, dengan kembali melakukan aktiviti yang dapat membantu dia untuk neutralizekan tenaganya cepat supaya kuning dia kembali positif. Okey. Kalau anda ada pasangan atau anak orang yang kuning, kena pesan dengan dia. Dia kena cepat untuk kesan bahawa ini baik, ini tak baik. Jadi dia kena keluar daripada keadaan itu cepat.
Bagi pertumbuhan, bagi perkembangan personaliti kuning, mereka juga perlu lebih committed dalam perhubungan kerana dengan berbuat demikian, perkembangan dalam perhubungan menjadi lebih baik. Maknanya untuk personal growth, kena pandai committed dan jaga perhubungan yang positif. Mereka perlu sedar mereka tidak dapat lari daripada masalah dan perlu berani menghadapinya. Jangan lari daripada masalah. Orang kuning suka simpan masalah, letak masalah tepi. Malas fikirlah. Nanti tak nak. Stress. Tak nak fikir sekarang. Dia selalu macam tu. Jadi dia kena cepat keluar daripada isu yang macam tu sebab dia kena berani menghadapi masalah dan masalah tak boleh tangguh dan tak boleh dipendamkan terlalu lama. Kalau keadaan terdesak, tangguh sekejap-sekejap tak apa. Tapi bukan sampai hakikat anda lari daripada masalah. Mereka perlu sedar mereka tidak dapat lari daripada masalah dan mereka perlu berani menghadapinya. Mereka perlu menggunakan fikiran yang kreatif dan dengan sepenuhnya bagi menyelesaikan sebarang masalah kerana daya kreatif itulah kelebihan mereka. Jadi gunakan daya kreativiti, jangan ikut cara orang lain selesaikan, guna cara sendiri. Okey. Lift rosak. Macam mana? Janganlah terjun pula kan. Tapi guna cara kreativiti, mungkin dia repairkan lift tu ke kan, macam tu. Sebab orang kuning ni suka buat sesuatu yang di luar jangka kan. Janganlah pula terjun bangunan contoh kan. Tetapi dia mungkin boleh menggunakan dia buat papan gelunsur ke kan. Kita lihat ramai orang-orang yang dalam kreatif industri. Kita tengok kenapa ibu pejabat Google di mana kita tengok kalau di pejabat Google tu dia punya konsep tak payah pakai uniform, boleh bekerja bebas, boleh keluar dan masuk kafe bila masa. Kalau kita tengok juga Google punya ibu pejabat tu dia kekalkan konsep kalau nak naik tangga, turun tangga ada option yang turun ikut batang besi bomber tu ataupun yang turun pakai gelunsur. Kenapa semua ini ada? Macam AirAsia kan, dia terapkan kreativiti yang macam tu. Ini semua menerapkan aktiviti keceriaan kuning, menerapkan aktiviti yang tadi kreatif, menerapkan aktiviti yang fun dan adrenalin. So by doing that, orang juga akan fikir out of the box. Pekerja-pekerja dia akan berasa ceria, berasa fun dan dapat fast action. Jadi kita dulu ikut polisi 9 to 5, pakai uniform, kemudian SOP-nya buat ini. Ramai syarikat-syarikat yang anak-anak muda yang kreatif yang menerapkan frekuensi kuning dalam etika cara kerja, budaya kerja mereka memberikan kebebasan kerana mereka tahu orang kuning ni mementingkan kebebasan. Di situ cara mereka dapat memiliki pekerja-pekerja kuning yang boleh setia dengan syarikat mereka. Kau tahu orang kuning ni dia kerja sekejap, bila sistem tu mengokong dia lari lah. Tapi dia kreatif, kita perlukan kreativiti dia. Kan orang ni dia suka gadget, dia suka elektronik. Kan sebelum ni kita dah bicarakan mereka ada dalam bidang-bidang yang bersifat aktif, pereka cipta. Jadi yang buat banyak handphone, apps, yang buat benda-benda kreatif, yang buat perniagaan-perniagaan online apa semua ni sebenarnya orang-orang personality kuning lah, ataupun yang menerapkan personality kuning. Lagi bagi pertumbuhan mereka perlu sabar dalam perhubungan, committed dalam perhubungan supaya dapat sesuatu yang bersifat jangka masa panjang. Mereka tak boleh lari daripada masalah tadi kan. Mereka juga perlu menggunakan masa mereka dengan lebih efektif. Terutamanya dalam perkara yang berkait rapat dengan perkembangan diri. Jadi kena pandai atur masa, gunakan masa secara efektif, efisien, kerana takut habiskan satu masa yang banyak kepada satu-satu perkara hingga hilang masa yang lain. Macam tadi kan, bila dia minat sangat buat satu benda, dia buat lama, dia lukis lama siang dan malam, buat lagu tak keluar-keluar studio, edit filem tak keluar-keluar studio, buat kerja itu saja. Jadi masa tu tak dibahagikan dengan efisien. Masa makan entah ke mana, masa keluarga entah ke mana. So akan efek perhubungan, akan efek kesihatan, akan efek perkembangan diri, terutama aspek kerohanian. Jadi mereka perlu menggunakan masa dengan lebih efektif, terutamanya perkara yang berkait rapat dengan perkembangan diri sendiri. Personality kuning memerlukan lebih masa supaya dapat mengenali diri sendiri. Mereka ni lambat sikit matang, perlukan lebih masa untuk mengenali diri sendiri. Mereka perlu secara lebih mendalam. Mereka perlu lebih merenung ke dalam alam diri mereka serta menggunakan pengalaman hidup
Mereka supaya dapat menikmati kegembiraan hakiki dan bukan hanya mencipta kegembiraan luaran yang bersifat sementara. Jadi personaliti kuning kenalah juga laburkan masa untuk menghayati perjalanan diri. Jadi bukan menghayati perjalanan diri tu jadi orang yang tak buat apa-apa. Janganlah sebabkan terlalu warm, terlalu merah, orange, kuning ataupun anda menjadi terlalu kuning, nak kreatif aktif je. Jadi bila buntu tak fikir ataupun fikir pasal lihat balik perjalanan, imbas balik perjalanan diri tu seolah-olah benda yang tak positif. Jadi kadang-kadang perlu untuk muhasabah diri. Orang kuning perlu ambil masa, duduk diam-diam, muhasabah diri supaya mengimbas kembali pengalaman, mengimbas kembali perjalanan supaya mengukur tahap pencapaian. Dan daripada situ mereka mula mengkaji semula apakah destinasi yang nak dituju, kemudian menggunakan pengalaman itu untuk synchronize perjalanan itu on track ke tidak. Jadi daripada situ personaliti kuning harus menggunakan masa juga untuk muhasabah diri, menghayati perkembangan diri dan menggunakan masa itu supaya dapat dijanakan sesuatu yang bersifat proyeksi dalam perkembangan dirinya sendiri untuk self growth. Terutamanya sesuatu yang bersifat kerohanian, dalaman, sesuatu yang bersifat spiritual. Kerana tak semua benda kena keluar. Kreatif benda luar, aktif benda luar, semuanya bersifat kejaya, bisnes, apa yang nak capai, berapa besar lagi nak buat, berapa banyak lagi nak dijanakan. Bukan. Tetapi yang besar jana perkembangan ini tadi, sejauh mana kita punya keimanan, sejauh mana kita punya amalan, sejauh mana kita punya sedekah, sejauh mana kita punya kesabaran dari segi perkembangan kerohanian. Jadi orang kuning kena bagi masa untuk perkembangan dalaman. Biasanya lambat sikit matang sebab sibuk dengan benda-benda yang bersifat apa yang dia nak capai. Tetapi sampai satu tahap nanti dia akan mula belajar daripada pengalamannya untuk mematangkan dalaman dan akhirnya berlakulah perkembangan ke arah kerohanian. So pelik nanti, dia dulu tak adalah alim sangat, tetapi dia ada sifat kerohanian, kejiwaan yang tinggi apabila dia mula matang ataupun mencapai kepada tahap kematangan. So itu saja untuk perkembangan dan pertumbuhan orang personaliti.